Didik TV KPM. Kekedai Pak Ahmad membeli laici, singgah membeli buah naga. Kita akan fokuskan tentang kata kunci dalam bahasa Melayu Kertas Tiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon STPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Saya Syamira Nazir. Hari ini Mira akan bersama anda selama 1 jam untuk kita sama-sama pelajari kertas ataupun teknik menjawab bagi mata pelajaran bahasa Melayu Kertas Tiga. Dan bersama dengan kita hari ini seorang guru yang sangat cemerlang dan berpengalaman. Siapakah beliau? Ayo kita kenali dan saksikan profil guru. Wah, itulah cikgu kita untuk hari ini, Cikgu Saiful Hanif. Ya, Assalamualaikum, Cikgu. Salam, Mira. Apa khabar? Saya khabar baik, Cikgu. Teruja dapat berjumpa dengan seorang guru yang berpengalaman macam Cikgu hari ini. Cikgu, macam mana? Sehat, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cikgu. Baik, bersama dengan kita hari ini, Cikgu Saiful Hanif atau lebih mesra disapa Cikgu Hanif. Baik, Cikgu. Hari ini Cikgu akan fokuskan teknik menjawab bahasa Melayu Kertas Tiga. Katanya ada kunci hari ini. Saya bawa kunci hari ini, Mira. Kenapa tu, Cikgu? Dengan ada kunci ni, saya yakin pelajar pasti membantu pelajar untuk menjawab Kertas Tiga bahagian B ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Baiklah, Cikgu. Kalau macam tu kita pun tak nak lenggahkan masa lagi, Cikgu. Murid-murid ataupun pelajar STPM di rumah sekarang pastinya tak sabar nak tahu bagaimana cara untuk kita buka dengan menggunakan kunci gitu kan, membuka jawapan bagi setiap persoalan. Jadi silakan Cikgu Hanif. Baik, terima kasih Mira. Sama-sama, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar di rumah? Cikgu doakan agar semua pelajar dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk mengikuti siaran pada hari ini. Betul Mira ya? Ya, betul Cikgu. Boleh saya mula Mira? Silakan. Baiklah, untuk para pelajar diharapkan bersedia dengan pensel ataupun kertas untuk mencatat apa yang saya cuba kongsikan kepada pelajar-pelajar. Semoga mendapat panduan bersama dan membantu dalam menjawab peperiksaan nanti. Baik, kita pergi yang pertama, maklumat peperiksaan. Okey, maklumat peperiksaan seperti yang pelajar sedia maklum ya, kertas yang diambil dalam semester 3 iaitu kertas 3. Masa yang diperuntukkan dalam peperiksaan sebanyak 1 jam 30 minit sahaja. Yang mana pelajar perlu akur dengan masa yang diberi dan rancanglah masa dengan sebaik-baiknya. Markah yang diperuntukkan dalam kertas 3, 65 markah. Itu sebab pada hari ini, ya Mira, saya fokus kepada bahagian B. Bahagian B yang mana pecahan markah nanti saya akan nyatakan sebentar lagi. Wajaran untuk kertas ini sebanyak 22%. Yang mana tarikh peperiksaan tidak berapa lama lagi, dalam berapa minggu, dalam bulan Mei tahun ini. Diharapkan pelajar bersedia dan bersemangat, semangat membara, pantang menyerah, Mira ya. Okey, terusnya ini dari segi format kertas bahasa Melayu Kertas 3, ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Walaupun hari ini saya fokus kepada bahagian B, secara terlangsung saya pergi sepintas lalu tentang bahagian A yang bawa markah 20 markah, iaitu soalan berbentuk objektif. Yang mana perhatian kepada pelajar-pelajar di rumah, cadangan yang cikgu cadangkan kepada pelajar untuk menjawab soalan bahagian A ialah selama 20 minit. Ya. Kalau dalam anggaran, 1 soalan 1 minit. Kalau boleh jangan lebih. Sebab kita boleh fokus kepada bahagian soalan yang seterusnya iaitu bahagian B. Okay, sasaran, sekiranya pelajar masih lagi membuat ulang kaji, masih sempat lagi, pastikan pelajar betul sebanyak 15 markah daripada 20 soalan. Ini yang melayakkan pelajar boleh mendapat markah yang cemerlang dalam kertas 3.
Seterusnya, yang ini paling penting sekali, ya, pelajar-pelajar, apabila menjawab soalan bahagian A, pastikan pelajar menggunakan pensel untuk menghitamkan jawapan pada kertas OMR. Sekiranya pelajar menggunakan pen, Mira, mesin tidak boleh membaca. Walaupun kita rasakan jawapan yang kita bagi tu boleh melebihi 15. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Mira, kalau pelajar menggunakan pen. Ingat ya, walaupun arahan tu nampak mudah, tapi kita beri peringatan sekali lagi kepada pelajar supaya menggunakan pensel. Dan untuk merancang masa supaya tidak melebihi 20 minit, saya cadangkan pelajar menggunakan kaedah singkir. Dan pelajar di rumah saya pasti ada cara yang tersendiri bagaimana untuk menjimatkan masa menjawab bahagian A. Kalau saya guna kaedah singkir ni, yang mana kalau satu soalan tu kita dapat kenal pasti pilihan jawapan satu tu betul, ya. Kita lihat jawapan A, B, C, D, yang mana pilihan jawapan satu tu ada, yang ada kita tak perlu tolak, yang tak ada kita tolak. B, C, D kita buang terus siap-siap. Itu membantu dari segi masa. Baik, hari ini kita nak fokus kepada bahagian B. Markah sebanyak 45 markah. 45 markah, soalan berbentuk struktur dalam bilangan 11 hingga 13 soalan. Okey, ini perhatian cadangan cikgu supaya pelajar boleh menguruskan masa dengan baik untuk menjawab bahagian B, iaitu 1 jam. Okey, 1 jam. Okey, sasaran untuk mendapat markah yang cemerlang untuk bahagian B, cikgu cadangkan seboleh-bolehnya pelajar boleh menjawab dan mendapat markah 30 markah dan ke atas. Okey. Dan yang ketiga, paling penting untuk menjawab bahagian B ialah fahami kata kunci dan arahan. Ini paling penting. Ya. Saya seperti yang kita tidak maklum, pelajar mungkin sudah bersedia untuk menjawab, ya. Konten pun sudah menguasai, tapi kalau tidak akur ataupun tidak faham dengan kehendak soalan, maka markah akan berkurang di situ. Kita nak di sini pada hari ini pelajar boleh fokus dan faham kehendak soalan yang seperti Mira sebut tadi, yang saya akan bawakan kunci. Pada hari ini supaya pelajar boleh menjawab kertas 3 ini dengan baik. Baik, 10 minit lagi, berbaki 10 minit. Ini diberikan untuk pelajar membuat semakan sama ada bahagian B ataupun bahagian A yang kita tinggalkan tadi. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada topik semester 3. Ya, pelajar seperti yang sedia maklum, ada 6 topik. Okey, pelajar di rumah boleh angkat jari. Ada 6 jari. Yang pertama, bab wacana. Yang kedua, bab retorik. Dan yang ketiga, bab variasi bahasa. Dan yang keempat, laras bahasa. Yang kelima, semantik. Dan yang keenam, pragmatik. Okey, di sini setiap bab ni pelajar perlu kuasai konsep, ciri, jenis dan contoh. Wow. Okay, Mira, maksudnya setiap satu ni ada konsep yang tersendiri, cikgu. Ya. Tapi macam mana pelajar nak ingat, cikgu, konsep-konsep tu? Okey, di sini saya bawakan membantu kepada pelajar bagaimana nak membezakan setiap konsep, setiap bab ini. Saya bawakan formula lebih guna beza gaya mak-mak. Wow. Itu sebab saya kata angkat 6 jari tadi. Lebih guna beza gaya mak-mak. Okey, lebih di sini bermaksud lebih mewakili konsep wacana, iaitu unit bahasa melebihi batas ayat. Okey. Yang kedua, guna bermaksud yang mewakili konsep retorik, iaitu seni penggunaan bahasa yang berkesan. Okey, yang ketiga, beza, jari yang ketiga, beza bermaksud menerangkan konsep variasi bahasa, iaitu perbezaan bentuk bahasa. Dan yang keempat, gaya penggunaan bahasa. Ya, konsep tentang laras bahasa. Dan yang kelima, makna yang pertama, unsur yang pertama, iaitu menerangkan konsep semantik, makna leksikal, iaitu makna sesuatu perkataan. Dan yang keenam, makna konteks, iaitu merujuk kepada kajian tentang makna berdasarkan konteks budaya masyarakat. Okey, sini Mira dapat beza tak? Ya, beza setiap bab. Lebih guna beza gaya mak-mak. Ya, sebab apa? Konsep ni sangat penting, menjadi latar belakang ataupun menjadi tunjang untuk menjawab soalan yang akan keluar. Konsep paling penting untuk kertas 3 ini. Baik. Kita pergi kepada analisis
soalan daripada 2015 sehingga 2020. Kita lihat di sini ada 6 bab. Setiap bab sekurang-kurangnya satu soalan akan keluar. Kita lihat di sini. Okey, bab 5 dan bab 6 ni dia punya nisbah kekerapan soalan kalau kita lihat banyak di sini. Sebab bab 5 dan bab 6 dia punya subtopiknya agak banyak sedikit. Okey, di sini bermakna tidak rugi jika pelajar menguasai ke semua bab tadi tu. Baik, ini yang saya nak bawakan pada hari ini, kunci 6 kata kunci yang perlu pelajar kuasai untuk bahagian B. Yang pertama, bina wacana atau sambung ataupun bina ayat, kemukakan idea. Kata kunci yang kedua, adakah petikan di atas ataupun mengapakah wacana di atas? Dan kata kunci yang ketiga, apakah istilah ataupun berikan definisi ataupun berikan maksud. Kata kunci yang keempat, berikan ciri ataupun berikan aspek, berikan jenis, berikan bentuk. Kata kunci yang kelima, berikan perbezaan dan persamaan. Dan yang keenam, susun semula, kelompokkan perkataan, tukar dialog. Ini yang kata kunci yang saya akan kupas satu demi satu pada hari ini. Wow, ini yang buatkan saya semakin tak sabar nak tahu, cikgu. Bukan saya saja tetapi pelajar STPM yang sedang menonton sekarang pastinya teruja nak tahu macam mana nak mengupas satu persatu kata kunci itu. Bersama dengan Cikgu Hanif sebentar nanti. Kita berhenti berehat terlebih dahulu, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021, masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Hanif. Di mana hari ini Cikgu Hanif akan kupaskan 6 kata kunci dalam mata pelajaran Bahasa Melayu khasnya untuk kertas 3. Baik cikgu, 6 kata kunci cikgu. Silakan. Kita pergi kepada 2 kata kunci yang pertama, bina wacana, bina ayat, kemukakan idea. Dan kata kunci yang kedua, adakah petikan di atas, mengapakah wacana di atas. Okay, kita pergi kepada kata kunci yang pertama, iaitu saya pilih bina wacana atau sambung. Okay, Mira boleh baca? Boleh cikgu. Okay. Saya bacakan cikgu. Berdasarkan permulaan petikan tu. Baik. Berdasarkan permulaan petikan yang diberikan di bawah, hasilkan sebuah wacana dengan menggunakan teknik analogi. Wacana yang terhasil hendaklah tidak melebihi 50 patah perkataan. Okey, di sini dia bagi petikan yang pelajar perlu menjawab mengikut markah 4 markah. Petikan sudah diberi dalam soalan. Datuk Lee Chong Wei merupakan pemain badminton yang telah berjaya mengharumkan nama negara. Di sini bagaimana pelajar nak menjawab dengan kata kunci wacana, membina wacana berdasarkan ayat yang sudah diberi di peringkat permulaan. Okey, teknik menjawab. Di sini saya sertakan teknik menjawab. Di sini sudah pasti pelajar sudah tahu tajuknya ialah retorik, teknik penyampaian idea. Di sini kalau pelajar keliru ataupun terlupa tentang ada berapa jenis teknik penyampaian idea, pelajar boleh ingat perkataan idea itu sendiri, iaitu induktif, deduktif, elektif dan analogi. Dari segi perkataan idea itu sendiri kita boleh memberi rangsangan kepada jenis-jenis teknik penyampaian idea. Tapi berdasarkan soalan tadi dah dinyatakan teknik analogi. Di sini cara yang pertama, pelajar perlu mengembangkan idea yang telah diberikan dalam soalan dan hasilkan wacana dengan menggunakan teknik analogi. Di sini pelajar perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan teknik analogi. Teknik dan analogi di sini maksudnya cara mengusulkan sesuatu gagasan dengan memberikan bandingan dengan sesuatu perkara lain. Dan bandingan tersebut pasti ada kaitan yang erat. Okey. Yang ketiga, saya bagi di sini formula untuk pelajar membina wacana dengan menggunakan teknik analogi. Sekiranya pelajar mengikuti teknik ini, pasti pelajar boleh mendapat markah penuh untuk binaan wacana teknik analogi ini. Yang pertama, pelajar perlu ada ayat idea. Yang kedua, hurayat, hujah. Dan yang ketiga, usul. Tiga elemen ni perlu ada dalam teknik analogi. Okey, baik. Ini contoh jawapan. Di peringkat awal tadi, soalan ada nyatakan
permulaannya bermula dengan Datuk Lee Chong Wei merupakan pemain badminton yang telah berjaya mengharumkan nama negara. Ini kita panggil idea. Idea. Okey, bagaimana nak menjawab kepada hujah? Pelajar kena fikir, kena soal diri sendiri. Bagaimana kita kata Datuk Lee Chong Wei itu boleh berjaya mengharumkan nama negara? Huraian pertama ataupun hujah yang pertama, beliau merupakan pemain yang berdisiplin dan memiliki kekuatan mental serta fizikal yang luar biasa. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, kejayaan yang dicapai oleh beliau perlu dijadikan iktibar oleh generasi muda. Di sini kita nampak hujah yang menyokong kepada idea dalam menyatakan Datuk Lee Chong Wei itu telah berjaya mengharumkan nama negara. Okay, akhir sekali perlu ada usul. Okay, contoh, jika mahu mengembalikan kegemilangan itu, kita hendaklah berusaha melahirkan pemain seperti beliau. Sini usul. Usul ni biasanya selepas saja hujah kita letakkan usul, yang mana di sini keseluruhan wacana kita nampak wacana yang menyampaikan menggunakan teknik analogi. Baik. Ya. Baik. Pastikan bilangan patah perkataan tak lebih ya, Mira, 50 patah perkataan. Kalau terlebih macam mana, cikgu? Kalau terlebih bermakna kita tidak baca ayat yang seterusnya. Kurang sedikit tak apa, jangan kurang banyak. Kalau kurang banyak nanti kita pasti wacana itu tidak lengkap, tidak utuh. Baik. Ya. Baik, kita pergi kepada kata kunci yang pertama juga dengan kata kunci binaan ayat. Ini soalan yang kedua dalam kata kunci yang pertama, iaitu bina dua ayat bagi setiap perkataan yang diberikan di bawah ini untuk menunjukkan perubahan maknanya. Markah yang diperuntukkan sebanyak 4 markah. Di sini, apa yang pelajar perlu buat? Bagaimana nak menjawab soalan ini, Mira? Okey, di sini pelajar pasti tahu berdasarkan soalan tadi. Berdasarkan soalan tadi, perubahan makna, pastinya pelajar mengetahui tajuknya berkaitan dengan bab semantik, iaitu subtopik perubahan makna. Okay, ini contoh soalan cikgu ambil daripada tahun 2019. Okay, bagaimana nak menjawab soalan ini? Fokus yang pelajar perlu tahu ialah bina dua ayat bagi setiap perkataan, yang mana satu ayat yang membawa makna asal, satu lagi ayat untuk membawa makna baharu. Di situ ya. Okey. Di sini soalan tadi berkaitan dengan perubahan makna. Perubahan makna ada dua, iaitu perluasan makna dan penyempitan. Okey, disebabkan tadi soalan berbentuk perubahan makna jenis perluasan makna, pelajar kena kuasai maksud perluasan makna, iaitu perkataan yang membawa makna tertentu kemudian diluaskan kepada makna lain. Okey. Contoh jawapan ya, kita lihat di sini. Sebelum kita lihat contoh jawapan, ini amaran. Amaran ataupun peringatan kepada pelajar sekiranya menjawab sebegini. Tengok awas pertama. Awas tu. Tidak menepati kehendak soalan, yang mana pelajar ni bina satu saja ayat untuk setiap perkataan. Malang dapat 0 markah. Keluarga saya suka pergi ke taman. Okey, tak ada lagi satu ayat yang menunjukkan makna taman lain. Taman ya, perkataan lain. Ayahnya seorang sarjana. Satu, tak ada lagi ayat menggunakan perkataan sarjana. Sini pelajar dapat 0. Berhati-hati ya, tolong faham arahan soalan. Awas yang kedua, peringatan kepada kedua, konsep makna yang sama. Pelajar ni buat dua ayat dalam satu perkataan, tapi membawa makna yang sama. Contoh, dia berjaya memperoleh sarjana muda dalam bidang ekonomi. Okey, yang kedua, sarjana sastranya diperoleh dari USM. Ke sini pelajar tidak dapat markah juga. Yang ketiga, membina ayat dengan menggunakan perkataan yang diberikan yang membawa maksud abstrak. Abstrak ni maksudnya yang tak jelas, tak nampak ya. Walaupun dia ganas, ternyata dalam hatinya ada taman. Ya. Okey, sini kita lihat bahasa yang bombastik lah. Ya, kita tak nak tak jelas. Itu, marilah kita berdoa agar kita bertemu di taman syurga. Di sini dikatakan maksud abstrak ya, tak jelas. Dapat 0 markah. Okey, kata kunci bagi jawapan ini ialah, kalau kita lihat, taman, bagi perkataan taman ya, taman bunga itu dipelihara dengan rapi. Okey, kalau kita lihat, maksud asal taman ialah tempat bunga. Betul. Tempat bunga ya. Tapi bila berlaku penambahan ataupun perubahan makna, penambahan makna, dia boleh membawa maksud kediaman perumahan kita tu. Penduduk di taman perumahan itu mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Di sini nampak perbezaan
maksud setiap perkataan taman itu. Barulah pelajar boleh dapat markah penuh untuk perkataan taman di situ. Ya, makna asal tempat bunga, makna yang diluaskan jadi taman perumahan. Baik, seterusnya perkataan yang kedua. Sarjana Barat telah mula mengkaji bahasa Melayu sejak abad ke-19. Sarjana di sini dalam ayat pertama membawa maksud asalnya tokoh. Okey. Contoh ayat di kedua, beliau memperoleh ijazah sarjana dalam bidang muzik dari UPM. Di sini perkataan sarjana dalam ayat yang kedua membawa maksud tahap ataupun peringkat pengajian kita. Nampak ada perubahan makna di sini. Nampak ya? Baik. Baik, kita pergi kepada kata kunci yang kedua, iaitu pilihan kata kunci mengapakah wacana di atas. Baik. Okey, contoh soalan. Mengapakah wacana di atas dikatakan mempunyai koheren? Markah yang diperuntukkan 2 markah. Okey. Dia dah bagi petikan. Kita baca petikan. Pusat Kebudayaan Harmoni terletak di bangunan itu. Pusat tersebut menyediakan pelbagai peralatan dan maklumat yang berkaitan dengan kebudayaan rakyat negara ini. Sejak ditubuhkan, PKS sering dikunjungi oleh peminat dari dalam dan dari luar negara. Okey, di sini kalau kita lihat cara nak menjawab untuk ini, soalan ini, pelajar perlu tahu sebab wacana di atas koheren. Yang kedua, bila sebut sahaja koheren, pelajar mesti membezakan konsep kohesi dan koheren. Walaupun dalam sebuah wacana, kohesi dan koheren berkait rapat. Okey, konsep koheren ialah mempunyai kesinambungan idea. Manakala konsep kohesi iaitu jalinan ataupun hubungan yang rapat dari segi linguistik. Okey, kita tengok jawapan ya. Jawapan sebab yang dikatakan wacana yang diberi dalam soalan itu koheren. Yang pertama, dari segi kandungan wacana ini tentang PKH ini merujuk kepada satu perkara saja, iaitu tentang Pusat Kebudayaan Harmoni. Itu satu markah dah kat situ. Yang kedua, ayat yang kedua mempunyai kesinambungan idea dengan ayat pertama. Satu markah. Di sini pelajar kena kuasai lah apakah maksud kohesi dengan koheren. Okey, bila dapat kuasai maksud kohesi dan koheren, pelajar dapat mencari sebab apa wacana itu koheren. Okey, selesai untuk 2 kata kunci yang pertama, cikgu. Jadi diharapkan murid ataupun pelajar jelas bagi perbezaan kohesi dan juga koheren. Kalau kohesi tadi itu lebih fokuskan kepada linguistik, cikgu, linguistik, betul? Kalau kohesi pula, ianya koheren pula dia lebih fokus daripada segi isi. Isi, kesinambungan kan. Okey, itu 2 kunci. Kita berhenti bahas seketika untuk kita tahu kunci-kunci lain. Yang seterusnya. Baik. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021. Di segmen kali ini, Cikgu Hanif akan fokuskan pula kata kunci yang ketiga dan juga kata kunci yang keempat. Silakan, Cikgu. Baik, Amira. Okey, kata kunci yang ketiga dan keempat yang seperti yang pelajar lihat di sini, kita pergi kepada kata kunci yang ketiga. Saya memilih kata kunci apakah istilah. Contoh soalan pada tahun 2019. Kalau kita lihat soalan, apakah istilah yang merujuk situasi penggunaan bahasa dalam P dan Q di atas. Markah yang diperuntukkan 2 markah. Okey, kita lihat situasi penggunaan bahasa dalam P. Siti seorang pelajar Melayu yang menguasai 2 bahasa dengan baik, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin. Beliau bukan sahaja boleh bertutur dengan fasih dalam kedua-dua bahasa, malah boleh membaca dan menulis dalam kedua-dua bahasa tersebut dengan baik. Manakala situasi dalam Q, Encik Ahmad menggunakan bahasa Melayu baku ketika memberikan kuliah kepada pelajar di universiti. Ketika dalam mesyuarat, beliau juga menggunakan bahasa Melayu baku. Namun demikian, beliau akan menggunakan dialek ketika berkomunikasi dengan ahli keluarganya atau ketika berbual dengan rakan-rakan senegerinya. Okey, di sini pelajar bila baca soalan ini yang merujuk kepada istilah penggunaan bahasa, pastinya pelajar sudah mengetahui tajuk variasi bahasa iaitu jenis-jenis. Okey, cara menjawabnya yang pertama, pelajar perlu ketahui istilah dalam situasi penggunaan bahasa dalam P dan Q. Yang kedua, pelajar perlu kuasai kata kunci dalam penyataan soalan yang ada perkataan kalau kita lihat dalam P tadi itu,
ya bahagian P sini, iaitu menguasai dua bahasa. Okey, manakala dalam Q ketika mesyuarat menggunakan bahasa baku, manakala ketika berkomunikasi dengan keluarga, kawan-kawan menggunakan bahasa menggunakan dialek. Okey, kat sini yang ketiga pelajar perlu tahu dan ingat kembali dan mengenal pasti istilah-istilah yang ada dalam variasi bahasa. Ya Mira, kalau tajuk variasi bahasa ni kita ada banyak bahasa kat sini. Bahasa kolokvial, bahasa pasar, bahasa istana. Okey, baik. Istilah yang ini cikgu kongsikan istilah-istilah penting yang pelajar boleh ingat dan beza. Yang pertama, bila sebut isoglos bermaksud garis sempadan. Bila sebut sahaja diglosia, iaitu dua variasi mengikut situasi formal dan juga tak formal. Okey, ingat di sini ya. Tadi berdasarkan persoalan tadi, dan subdialek ialah variasi yang wujud dalam sesuatu dialek. Dwi bahasa pula menguasai dua bahasa. Okey, siapa tadi menguasai dua bahasa ni kan? P ke Q. Okey. Dan multi bahasa ialah menguasai dua atau lebih bahasa. Dan akhir sekali istilah idiolek, pertuturan seseorang dan cirinya berbeza dengan individu lain. Awas, mesti apabila kita nak letakkan istilah ni dalam jawapan, pasti dieja dengan betul. Okey. Cadangan jawapan. Okey. Jawapan untuk situasi P istilahnya adalah dwi bahasa. Sebab apa dwi bahasa? Siti ni dia boleh menguasai dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Istilahnya dah tentunya dwi bahasa. Tapi awas, pastikan istilah itu tepat. Ya, ini salah. Ada perkataan bahasa. Okey, seterusnya yang Q pula, jawapannya diglosia. Sebab apa diglosia? Encik Ahmad ni apabila dia bermesyuarat ataupun dia dalam memberikan PDP dalam kuliah, okey, dia menggunakan bahasa baku. Manakala apabila dia bersembang, berkongsi dengan rakan-rakan, dia menggunakan bahasa ataupun dialek. Bermakna istilah yang paling tepat ialah diglosia. Dan awas juga jangan salah eja, dialogsia. Istilah saya kata tadi di peringkat awal, istilah perlu tepat, dieja dengan tepat, betul. Baik, pergi kepada kata kunci yang ketiga, iaitu berikan maksud. Okey, yang ini contoh soalan STPM 2017, iaitu berikan maksud peribahasa di atas, markah yang diperuntukkan ialah satu markah. Okey, bagai si buta kehilangan tongkat. Okey Mira, sebelum kita pergi kepada jawapan, apa agak-agak maksud ni? Maksud dia, kalau tak silap saya cikgu, orang dalam kesusahan bertambah lagi susah. Ya, tepat sekali. Ya. Kita lihat cara nak menjawab soalan ini, pelajar perlu memberikan maksud dan jangan membina ayat. Di sini yang kita risau, pelajar takut cuai di situ. Pelajar soalan minta beri maksud, pelajar bina ayat. Sayang kat situ. Walaupun satu markah. Okey, caranya kita lihat tadi jawapan yang Mira bagi. Orang yang berada dalam kesusahan akan bertambah susah lagi jika ditimpa kesukaran. Di sini ya, sesuai dengan maksud peribahasa bagai si buta tu, kita tahu kan keadaannya bagaimana, kehilangan tongkat, situasinya bagaimana. Begitulah Mira. Baik. Silakan cikgu. Okey. Tiga ya, kata kunci tiga. Ya, silakan cikgu. Teruskan. Okey, kata kunci yang keempat iaitu berikan ciri. Ya, berikan ciri saya masukkan contoh soalan 2015. Okey, contoh soalan berdasarkan petikan di atas, kenal pasti 3 ciri variasi bahasa yang ada dalam petikan. Yang kedua, berikan satu contoh bagi setiap ciri tadi yang dinyatakan dalam A. Okey. Cara menjawab untuk soalan kata kunci yang keempat yang merujuk kepada berikan ciri dan berikan contoh. Yang pertama, pelajar perlu nyatakan 3 ciri variasi bahasa dan satu contoh setiap ciri itu. Yang kedua, pelajar perlu fahami dan kenal pasti contoh atau contoh perkataan ataupun frasa yang terdapat dalam petikan. Dan yang ketiga, padankan contoh perkataan ataupun frasa itu tadi dengan ciri-cirinya. Awas, peringatan dekat sini, pastikan ciri dan contoh selari. Bermakna kalau kita bagi ciri yang pertama, contohnya A, contoh untuk ciri itu pastinya A juga. Di bawah tu ada 2 pembahagian soalan. Jangan beri jawapan dalam bentuk yang bertukar ganti.
ketika menyenaraikan jawapan. Okey. Baik. Ini contoh jawapan untuk 3 ciri. Soalan tadi dia beri petikan, pelajar perlu tahu apa dia ciri-ciri yang ada dalam petikan. Okey, contoh, saya punya rumah belakang api kereta stesen, sana banyak bising kalau api kereta datang. Mau bikin rumah lain tempat, duit tak ada. Lama-lama saya tambi, aci, sama itu 2 lembu boleh pekak. Di sini pelajar boleh mengenal pasti jenis variasi bahasa iaitu bahasa pidgin. Bahasa pidgin. Okey, soalan minta 3 ciri. Di sini pelajar perlu gariskan contoh-contoh daripada petikan ini dan pelajar perlu sesuaikan ciri-ciri yang sesuai dalam contoh dalam petikan. Yang pertama, tidak mematuhi hukum DM. Yang kedua, menggunakan perkataan banyak sebagai kata penguat. Dan ciri yang ketiga, terdapat unsur pencampuran kod. Kat sini kalau kita lihat, ciri tidak mematuhi hukum DM sini merujuk kepada rumah belakang ataupun api kereta. Sepatutnya apa? Belakang rumah kereta belakang api. rumah sepatutnya kan. Itu merujuk kepada ciri hukum DM diterangkan, menerangkan ataupun api kereta kat situ ya. Contoh yang kedua di sini. Soalan minta berikan satu contoh berdasarkan ciri yang tadi tu. Ini contoh yang pertama, api kereta yang merujuk kepada ciri tidak mematuhi hukum DM ataupun api kereta stesen ataupun rumah belakang ataupun lain tempat. Itu merujuk ciri yang pertama atas tadi. Pastikan tidak bertukar ganti. Untuk contoh yang pertama, pastikan ciri yang pertama yang ini. Okey, ciri yang kedua menggunakan perkataan banyak. Okey, apa contoh dalam jawapan? Banyak bising untuk sebagai kata penguat. Dan ciri yang ketiga iaitu terdapat unsur pencampuran kod. Okey, pencampuran kod ni maksudnya bahasa asing dalam bahasa Melayu. UI apa semua tadi contoh ya. Okey, contoh dalam petikan aci tambi. Dalam bahasa Tamil kan. Okey, sini pelajar layak mendapat markah penuh, 3 markah untuk contoh, 3 markah lagi untuk ciri variasi bahasa. Okey, baik, sini jawapan mesti dalam petikan. Jangan beri jawapan lain. Kena faham arahan itu yang dinyatakan dalam A tadi. Dalam A bermakna ciri yang pelajar senaraikan. Baik. Kita teruskan lagi ke Mira? Silakan cikgu. Baik, kata kunci yang keempat yang berbentuk jenis. Berbentuk jenis. Okey, contoh soalan, selaku pengacara sesuatu majlis, sediakan kata panggilan yang lengkap bagi ketiga-tiga individu yang dinyatakan dalam soalan. Markah yang diperuntukkan 3 markah. Okey, kita tengok sini ada 3 individu kan? Betul. Arsyad tu anak Raja Zakaria yang dipetua Dewan Undangan Negeri X. Manakala individu yang kedua, Dr. Zainal bin Saleh tu yang dipetua PIBG SMK Wawasan yang berpangkat profesor. Dan yang ketiga, Haliza binti Norman. Haliza binti Norman iaitu isteri Datuk Syukur, pengetua SMK Wawasan. Bagaimana nak menjawab soalan ini? Pelajar perlu sediakan kata panggilan yang lengkap bagi ketiga-tiga individu itu. Yang kedua, kena kenal pasti gelaran dan jawatan untuk setiap individu tu. Pastikan panggilan hormat tu mesti tepat. Okey, dan cara jawapan, gaya penulisan mesti dimulakan dengan panggilan hormat, diikuti dengan gelaran. Di sini saya bagi formula, panggilan hormat tambah gelaran. Gelaran tu pelajar boleh lihat berdasarkan soalan sama ada kita menggunakan formula Kiau. K merujuk kepada keluarga ataupun kurniaan, I merujuk kepada ikhtisas, A merujuk kepada agama, W menunjukkan gelaran warisan. Baik, di sini contoh jawapan. Ya, jawapan yang pertama kalau kita lihat panggilan hormat yang berhormat. Yang warna biru tu, yang berhormat merujukkan jawatan yang dipetua. Arsyad tu seorang yang dipetua Dewan Undangan Negeri. Mulia merah ni sebab dia gelarannya anak raja. Bin Raja Zakaria yang dipetua Dewan Undangan Negeri. Begini cara jawapan, persembahan jawapan. Baik. Yang kedua, yang berbahagia, panggilan hormat ni, Dr. Zainal ni. Mana? Jawatannya sebagai yang dipetua PIBG SMK Wawasan. Lepas tu doktor sini. Baik. Dia sebagai gelaran ikhtisas.
ya yang telah melalui proses gelaran Ikhtisas Akademik. Dan jawapan yang ketiga yang berusaha yang ini, individu Haliza ni ialah dia sebagai pengetua SMK Wawasan. Datin ni sebab dia merupakan isteri Datuk. Begini cara persembahan jawapan untuk mendapat markah 3 markah. Jika pelajar dapat macam ini, insya-Allah saya yakin dapat menjawab dengan baik. Ya. Dan sedikit nota pentingnya di situ cikgu, ditulis penuh bukan sikatan. Awas, ditulis penuh bukan sikatan. Bermakna apabila kita menulis panggilan hormat, kita tulis yang berhormat. Jangan YB saja. Kita tulis penuh, biar lengkap. Soalan pun kata apa tadi? Panggilan yang lengkap. Yang lengkap. Kena akur dan faham kena soalan. Baik. Okey cikgu. Selesai untuk kata kunci yang ketiga dan keempat. Yang keempat. Baik, kita berhenti berehat seketika cikgu. Selepas ini cikgu akan apa orang kata kupaskan lagi kata kunci seterusnya. Jadi kepada semua pelajar STPM yang berada di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya, Syamira dan juga Cikgu Hanif. Di segmen kali ini, Cikgu akan rungkaikan pula lagi 2 kata kunci yang terakhir, iaitu kata kunci yang kelima dan kata kunci yang keenam. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Mira. Okey, kita sambung kepada kata kunci yang kelima dan yang keenam, kata kunci yang terakhir, iaitu berikan perbezaan ataupun persamaan dan perbezaan. Dan kata kunci yang keenam, susun semula, kelompokkan perkataan dan tukarkan dialog. Di sini saya ambil contoh kata kunci yang kelima, iaitu perbezaan. Menyatakan 2 ciri perbezaan laras undang-undang dan juga laras ekonomi. Soalan berbentuk kata kunci perbezaan yang bawa markah 4 markah. Bagaimana untuk menjawab soalan kata kunci perbezaan? Di sini pelajar sudah tahu apabila soalan tanya tentang laras undang-undang, bermakna di bawah tajuk jenis laras, iaitu laras undang-undang dan ekonomi. Caranya, gariskan kata kunci perbezaan dalam soalan supaya pelajar jelas untuk menjawabnya nanti. Dan yang kedua, jawapan perbezaan mesti aspek yang sama, iaitu kalau perbezaan yang pertama tentang aspek ayat, pastikan kedua-dua bahagian tu berkisahkan tentang ayat. Okey, baik. Kita pergi kepada teknik menjawab untuk soalan tadi. Awas, peringatan kepada pelajar, jangan jawapan berikut tidak diterima. Yang pertama, mengemukakan aspek perbezaan yang tidak setara antara kedua-dua jenis laras undang-undang dan laras ekonomi. Contohnya di sini yang dapat kosong markah. Kosong markah. Aspek yang pertama, dia bagi kosakata untuk laras undang-undang. Tiba-tiba untuk membezakan laras ekonomi, dia bagi tentang aspek ayat. So itu tidak dikatakan tidak setara, dapat kosong markah. Yang kedua, mengemukakan perbezaan dengan menggunakan kata ya dan tidak sahaja pun tidak layak untuk dapat markah. Contoh, laras undang-undang mengandungi rujuk silang, manakala laras ekonomi tidak mengandungi rujuk silang. Itu pun tidak diterima jawapan. Dan yang kedua, awas yang kedua, mesti beri 2 aspek perbezaan. Ini pun bergantung kepada markah yang diperuntukkan dalam soalan. Baik, ini contoh jawapan untuk kata kunci berikan perbezaan. Okey, maklumat mengandungi rujuk silang. Pelajar dapat 1 markah di sini. Aspeknya ialah kaedah penyampaian maklumat. Bagaimana yang dikatakan selari tadi tu dengan nak membezakan laras ekonomi. Kat sini nampak, maklumat disampaikan secara tersusun, jelas dan eksplisit. Nampak? 2 aspek sama. Bagaimana kaedah penyampaian maklumat dalam laras undang-undang? Bagaimana kaedah penyampaian maklumat dan laras ekonomi? Dan kata kunci sini paling penting ialah pastikan guna kata yang sama dalam kedua-dua aspek perbezaan. Nampak di sini, maklumat ada perkataan di kolom laras undang-undang dan laras ekonomi pun ada perkataan maklumat. Okey, yang kedua, menggunakan sistem penomboran dalam laras undang-undang. Ini kaedah aspeknya ialah kaedah pemaparan maklumat. Manakala dalam laras ekonomi banyak menggunakan graf, carta dan jadual untuk memaparkan maklumat. Nampak di sini Amira aspek yang sama. Walaupun yang diberi ada 2, tapi aspek yang sama untuk membezakan laras undang-undang dengan laras ekonomi. Perkataannya pun juga sama. Menggunakan. Di situ.
Baik, kita pergi kepada kata kunci yang keenam, susun semula. Saya pilih susun semula soalan tahun 2018. Ya, di sini kita baca soalan dahulu baru baca petikan. Okey, susun semula ayat-ayat di atas bagi menghasilkan satu wacana dengan satu teknik penyampaian idea yang betul. Ya, tapi markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Kita lihat soalan. Ayat 1, MPOB sentiasa berusaha untuk menangani isu-isu pengeluaran minyak sawit, terutamanya isu kemapanan yang sering dibangkitkan pada peringkat antarabangsa. Ayat yang kedua, Malaysia nampaknya bersiap sedia untuk menjadi pengeluar terbesar minyak sawit berkualiti tinggi di dunia menjelang tahun 2020. Ayat ketiga, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit MPOB berkata, MPOB berusaha untuk meneruskan penyelidikan dan pembangunan R&D dan lebih inovatif pada masa hadapan. Dan ayat yang keempat dalam petikan ini, MPOB akan menjalankan pelbagai langkah strategik bagi meningkatkan produktiviti dan menambah baik amalan pengeluaran produk tambahan nilai. Di sini pelajar kena susun mengikut teknik penyampaian idea yang sesuai. Okey, bagaimana cara nak menjawab? Yang pertama, pelajar perlu susun dan menyalin ayat itu membentuk satu wacana. Kena salin balik, susun berdasarkan ayat-ayat yang diberi. Yang kedua, ingat formula teknik penyampaian idea. Tadi saya katakan, kalau terlupa teknik penyampaian idea, tengok akronim pada perkataan idea itu. Induktif, deduktif, elektik dan analogi. Okey, dan yang ketiga, kenal pasti penyataan umum dalam setiap ayat. Apabila kita nak membina teknik penyampaian, pastikan pelajar boleh membezakan penyataan umum dengan penyataan khusus. Ya, ini penting. Dalam setiap ayat tu mesti ada satu sekurang-kurangnya penyataan umum ataupun dua, mengikut teknik penyampaian idea. Yang keempat, kedudukan penyataan umum ataupun kita panggil singkatannya PU, ayat 2. Ini jawapanlah kepada soalan tadi, mestilah tepat. Jawapan yang boleh diterima sama ada untuk soalan tadi tu teknik penyampaian deduksi dan teknik induksi sahaja. Tidak boleh teknik penyampaian elektik, tidak boleh teknik penyampaian analogi. Sebab dalam soalan tadi ada satu sahaja penyataan umum. Di situ jawapannya hanya dua teknik ini saja. Okey, kedudukan penyataan khusus ataupun PK, iaitu dalam jawapan ayat 1, ayat 3, ayat 4 boleh bertukar ganti sebab itu berbentuk penyataan khusus ataupun huraian. Okey, PU sahaja perlu berhati-hati kita nak letak di mana. Okey, ini contoh. Sekiranya pelajar salah letak PU itu, markah yang pelajar itu dapat kosong. Keseluruhan. Tadi berapa markah? 4 markah kan? Betul. Kosong markah. Alamak. Dan jika PU itu betul, satu markah akan diberi untuk PU dan satu markah setiap penyataan khusus atau huraian yang diberi. Okey, di sini contoh jawapan teknik deduksi. Okey, teknik deduksi ini biasa pelajar guna dalam penulisan karangan. Kalau kita buat satu perenggan tu, ayat pertama mesti ayat isi atau ayat topik kan. Okey, ini contohnya ayat 2 di sini dalam soalan ni kita dah tetapkan ayat 2 itu adalah penyataan umum. Bermakna kalau teknik deduksi mesti duduk di atas. Okay, contoh, Malaysia nampaknya bersiap sedia untuk menjadi pengeluar terbesar minyak sawit berkualiti tinggi di dunia menjelang tahun 2020. Ini penyataan umum. Sebab kalau kita ayat pun secara umum kan? Betul. Okey, bagaimana Malaysia dikatakan pengeluar terbesar minyak? Huraiannya ialah ayat 3. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit MPOB berkata, MPOB berusaha untuk meneruskan penyelidikan dan pembangunan dan lebih inovatif pada masa hadapan. Itu caranya. Okay, huraian lagi merujuk kepada penyataan umum. MPOB juga sentiasa berusaha untuk menangani isu-isu pengeluaran minyak sawit, terutamanya isu kemampanan yang sering dibangkitkan pada peringkat antarabangsa. Dan akhir sekali, penyataan khusus juga. Ini penyataan khusus. Ini penyataan khusus. Dan akhir sekali, MPOB akan menjalankan pelbagai langkah strategik bagi meningkatkan produktiviti dan menambah baik amalan pengeluaran produk tambah nilai. Di sini kalau terlihat, teknik deduksi, 3 ayat yang akhir ni, yang bawah tu ialah penyataan khusus sebab berbentuk huraian kepada penyataan umum. Okey, ini teknik deduksi. Okey, contoh jawapan teknik induksi pula. Okey, hanya tukar sahaja. Sekiranya pelajar tahu formula teknik deduksi iaitu bermula dengan penyataan umum diikuti dengan penyataan khusus. Apabila teknik
induksi tukar penyataan khusus kepada penyataan umum. Tadi penyataan umum dalam ayat kedua, bermakna letak di bawah. Di bawah. So huraiannya letak di atas yang mana ayat 4, ayat 3, ayat 1. Ataupun kita nak letak ayat 3 di atas ke ayat 4 di ayat yang ketiga pun boleh. Asalkan sebab dia merupakan penyataan khusus di situ. Okey. Perlu ke baca sini huraian tadi saya baca? Tak apa cikgu. Tak apa ya. Tak apa. Cumanya sini pelajar perlu tahu teknik induksi ni, sekiranya pelajar mengetahui konsep teknik deduksi, letak sahaja penyataan umum tu di bahagian bawah. Kita lihat sini nampak ya. Malaysia nampaknya bersiap sedia untuk menjadi pengeluar terbesar minyak sawit berkualiti tinggi di dunia menjelang tahun 2020. Dia tukar tempat lah cikgu. Tukar tempat sahaja. Daripada atas ke bawah. Ya, yang penting sini sekali Mira, pelajar perlu tahu penyataan umum. Apabila pelajar dapat menguasai penyataan umum, penyataan khusus tu dia boleh letak di mana-mana tempat. Pastikan pelajar menulis dalam bentuk wacana. Tidak boleh tulis nombor, walaupun ayat ni ditulis nombor kan. Ayat 4, ayat 3 tak boleh. Ayat 4 tambah ayat 3, ayat 1 tak boleh. Kena sebab kata kuncinya susun semula. Bila susun semula, kita kena salin semula, buat dalam bentuk ayat supaya jadi wacana yang utuh. Ya. Cikgu, satu soalan saya nak tanya cikgu. Maksudnya cikgu, untuk penyataan umum ni dia hanya satu ayat sahaja ke cikgu? Satu ayat. Bergantung kepada soalan. Ada juga boleh jadi teknik yang contohnya teknik elektrik. Teknik elektrik memerlukan ada penegasan yang berupa macam penyataan umum tu. Baik. Kebiasaannya penyataan umum tu satulah sebab dia berbentuk macam usul kan. Idea. Okey. Alhamdulillah selesai cikgu. Ringan sikit saya punya kunci di sini. Kurang-kurangnya saya harapkan pada hari ini pelajar dapat menguasai cara bagaimana nak menjawab kertas bahagian B ini. Kan, dengan 6 kata kunci yang Cikgu Hanif telah terangkan sebentar tadi. Sedikit tips Cikgu kepada pelajar STPM di luar sana untuk mereka lebih mahir bagi mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Baik, untuk bahagian B, bahagian B saya harap pelajar faham kehendak soalan yang pertama. Sekiranya soalan minta bina wacana, pasti bina wacana. Sekiranya bina wacana berdasarkan retorik ke, laras ke, pastikan mengikut patah perkataan yang diperuntukkan. Sekiranya lebih, bermakna ayat yang di hujung tu yang melebihi 40 ke 50 tu, bergantung kepada soalan, tidak dibaca. Dan yang ketiga, pastikan sekiranya soalan membina wacana berdasarkan ciri yang ada dalam petikan, pastikan pelajar bina wacana berdasarkan ciri yang diberi di atas. Jangan memberi ciri yang lain. Lepas itu, pastikan bila menjawab, pastikan mengikut markah yang diperuntukkan. Mengikut markah kan cikgu? Markah, jangan kita faham pelajar dia excited dia nak jawab kan soalan struktur, tapi dia tak ikut kata kunci, kita sayang kat situ. Betul. Sebab kertas 3 ni merupakan kertas yang terakhir dalam subjek bahasa Melayu. Betul. Dan pelajar pun kena orang kata cakna dengan masa juga. Cakna dengan masa, mengurus masa, cara menjawab, ada bahagian A, bahagian B, kena menguruskan. Saya rasa sempat Mira sebab ada berapa minggu lagi, masih lagi pelajar berpeluang untuk mengulang kaji lagi. Dan ini sedikit daripada saya khas untuk pelajar-pelajar di rumah. Silakan cikgu. Buat pelajar-pelajar STPN 2021 yang dikasihi sekalian, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Selamat menduduki peperiksaan kepada pelajar di luar sana. Dan saya yakin ya Amira, di luar sana pasti ada guru juga yang menonton yang untuk memberi semangat kepada pelajar-pelajar pada hari ini. Betul tu Cikgu Hanif. Terima kasih banyak Cikgu atas perkongsian ilmu yang sangat luar biasa pada hari ini. Bersungguh-sungguh Cikgu ajar dengan semangat yang membara. Dan diharapkan dengan semangat itulah calon STPM kita gunakan ketika menjawab kertas peperiksaan bahasa Melayu, terutama sekali untuk bahagian B ini Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih kepada semua calon STPM yang menonton sehingga ke penghujungnya. Semoga kejayaan milik anda semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.